السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala merahmati dan memberkati kita. Para pelajar, semoga Allah Taala memudahkan urusan kita. Kita menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Sakit baki daripada kita ini, kita pun dah menghampiri kepada penghujung kitab. Setelah mana kita memulakan kelas ini 4 tahun yang lepas. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu kita dah baca sikit. Dia kata faslun wa hahuna amrun azimun yajibu 'ala al-labibi al-i'tina'u bih wa huwa anna kamal al-ladhati wal farhi was sururi wa na'imil qalbi wa ibtihajir ruhi tabi'un li amrayn. Ahaduhuma كمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. Dia kata di sini ada perkara yang sangat besar yang perlu bagi orang yang ada kecerdikan, akal yang bijaksana untuk memberikan perhatian berkenaan dengannya. Apa dia perkara tersebut? Iaitulah kesempurnaan, kelazatan, kegembiraan, keseronokan, nikmat jiwa, kebahagiaan ruh mengikut kepada dua perkara. Dia kata kita punya rasa seronok, rasa happy, kita punya joy, happiness, kita punya surur, farah, ya, ini semua dia kata kesempurnaan atau kurangnya benda ini bergantung kepada dua perkara, dua faktor yang menentukan sejauh mana kita seronok, kita suka dengan satu benda. Yang pertama ialah kesempurnaan benda yang kita cintai itu sendiri. Kesempurnaan kecantikannya dan bahawa ia adalah yang paling utama untuk didahulukan mengatasi segala yang lainnya dalam kecintaan. Dan yang kedua ialah dari sudut kesempurnaan cinta itu sendiri. Yang pertama kesempurnaan mahbub, objek yang kita cintai. Yang kedua kesempurnaan perasaan cinta, di mana kita mencurahkan seluruh tenaga kita untuk mencintainya dan mendahulukan untuk duduk dekat dengannya dan sampai kepadanya melebihi segala yang lain. Jadi kalau ada dua benda ini, kelazatan kita melakukan sesuatu atau kelazatan kita berada dengan sesuatu akan semakin sempurna. Poin yang Ibn Qayyim nak pakai di sini ialah dalam konteks ibadah. Dalam konteks kita melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak rasa lazat dalam beribadah? Bagaimana kita nak rasa lazat dalam iman? Kita kena sedar dua benda. Yang pertama kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu, yang kita curahkan kepadanya segala rasa cinta kasih sayang kita itu, memang dia adalah yang sempurna, yang layak selayak-layaknya, yang tidak ada yang layak melainkan dia sahaja untuk dicintai kerana zatnya sendiri, kerana kesempurnaan, kehebatan dan kecantikan dan keagungannya. Hanya Allah Ta'ala. Dan yang kedua, apabila kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita cinta kepada Allah, maka semakin lazatlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita semakin lazat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita rasa tak seronok dengan maksiat. Semakin kita rasa jijik dengan maksiat. Itu poin dia di sini. Kan? وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كان لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته.
Semua orang berakal dia kata tahu kelazatan itu diperolehi dengan dapatnya benda yang kita cintai berdasarkan kekuatan cinta. Dua faktor yang kita sebut. Dia bagi contoh. Dia kata orang yang dahaga dapat ayak sejuk. Orang yang dahaga tekak tengah kering, kita bagi dia ayak sejuk. Subhanallah. Dibanding dengan orang yang tak apa dahaga, orang yang biasa. Ya, bagaimana beza perasaan orang yang dahaga dapat ayak sejuk dengan orang yang tak dahaga. Macam itulah kita kata ayak sejuk memang ayak yang mempunyai ciri-ciri yang cukup untuk menghilangkan dahaga, untuk memuaskan rasa dahaga. Ayak sejuk di sini ialah mahbub, yang dicintai. Dan rasa nak kepada ayak sejuk itu adalah cinta kita kepada ayak sejuk. Kerana kita dalam keadaan dahaga. Dan rasa puas, lega lepas kita minum ayak sejuk itulah kelazatan. Jadi lazatnya kita minum ayak sejuk itu bila kita dalam keadaan dahaga. Kita tengah lapar, perut tengah keroncong, kosong, tiba-tiba orang main jamu makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Dibanding dengan orang kenyang. Orang kenyang, taklah makanan sedap macam mana pun depan dia, dia mungkin tak selera nak makan, mesti kenyang. Jadi dia kata macam itulah. Wa idza urifa hadha fal-ladzatu was-sururu wal-farahu amrun matlubun fi nafsi. Untuk rasa seronok, rasa gembira, rasa lazat, rasa sedap ini ialah memang ini fitrah manusia mencari. Memang Tuhan ciptakan kita untuk nak cari benda ni. Manusia Tuhan tidak cipta fitrah dia nak cari benda-benda yang menyakitkan diri dia, yang nak menyusahkan diri dia. Ya. Bal huwa maqsudu kulli hayyin. Bahkan tujuan semua benda yang hidup, yang bergerak, yang bernyawa, yang bernafas, setiap hari kita ni nak cari benda yang memberikan kita kelazatan, kesenangan, kegembiraan, keseronokan. Tak ada orang pasal apa pergi kerja hari ni, sajalah nak bagi aku rasa sedih. Tak. Dia menempuhi kesedihan, kepayahan, kesusahan demi mendapatkan apa? Mendapatkan kelazatan, keseronokan, kegembiraan. Ya. Wa idza kanat al-ladzatu matlubatan li nafsiha fahiya tudhammu idza aqabat alaman a'zama minha. Oleh sebab itu kelazatan tidak dicela melainkan kalau kita kelazatan yang kita cari itu menyebabkan kita mendapat kesakitan yang lebih daripadanya. Au mana'at ladzatan khairan wa ajalla minha. Atau kelazatan yang kita cari itu menghalang kita daripada memperoleh kelazatan yang lebih lagi. Yang lebih mulia dan lebih lazat lagi. Fa kaifa idza a'qabat 'azzama al-hasarat wa qawat wa fawwatat a'zama al-ladzati wal masarrat. Bagaimana pula jikalau kelazatan yang kita cari itu meninggalkan penyesalan yang terbesar dan menyebabkan kita kehilangan kelazatan yang teragung. Yakni musannif nak bagi tahu kepada orang yang bertanya ini, ya, sebenarnya kelazatan yang kamu cari dalam maksiat, mencari kelazatan tidak salah. Itu poin dia. Memang kita disuruh mencari kelazatan, mencari keseronokan, kesenangan jiwa, untuk berhibur, untuk seronok, untuk suka. Itu Islam tidak larang yang tu. Tetapi kamu kena pandai menilai kelazatan itu. Keseronokan yang kamu cari itu apa nilainya? Kerana di sana ada keseronokan yang lebih. Yang mungkin disebabkan kamu mencari keseronokan yang sementara ini, keseronokan ini akan berakhir, akan berkesudahan dengan penyesalan, dengan kesedihan yang tidak ada penghujung. Maka dia bukan kelazatan. Dia bukan keseronokan yang sebenar. Ya? Jadi kamu kena faham. Mungkin bila kamu lawan hawa nafsu kamu, kamu tinggalkan rasa syahwat kamu, kamu tentang, kamu buat yang sebaliknya. Mungkin kamu rasa sedih, kamu rasa tak sedap, tak selesa. Tetapi ketahuilah, penyudahnya ialah kelazatan yang sangat dahsyat, yang sangat kekal abadi, yang tidak ada kesudahan. Itu kita kena ingatkan kepada jiwa kita. Kena ingatkan kepada jiwa kita. Ya.
Jiwa kita ni seperti kanak-kanak, kata Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Wan nafsu katifli. Kan? Jiwa ni macam kanak-kanak. Kan? Kanak-kanak. Kalau kita bagi susu, dia menyusu. Kalau kita potong susu, potonglah. Jadi macam mana kita nak didik dia, kita nak bentuk dia. Itu jiwa. Kan? Wa tuhmadu idza a'anat ala ladhatin 'azimatin da'imatin mustaqirratin la tanghisa fiha wala nakadin biwajhin ma. Dan kelazatan itu dipuji apabila ia membantu untuk mendapatkan kelazatan yang lebih agung, yang lebih kekal, yang berterusan, yang tidak ada sebarang kesempitan, tidak ada sebarang kesusahan, tidak ada sebarang penyesalan. Wahia ladzatul akhirah wa na'imuha wa tibul 'aishi fiha, iaitulah kelazatan akhirat, kenikmatannya, keseronokan hidup padanya. Qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa qala as-saharatu li fir'aun lamma amanu faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, kamu lebih menyukakan, mendahulukan, kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik, lebih sedap, lebih lazat, lebih nikmat dan kekal. Dunia tidak kekal. Ya. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang ucapan ahli sihir Fir'aun bila mereka beriman kepada Nabi Allah Musa AS. Dia berkata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Engkau nak bagi hukum, engkau nak salib kami, engkau nak pancung kami, engkau nak potong lengan kaki kami, buatlah apa yang kau nak buat. Engkau hanya boleh buat di dunia ni saja. Faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya inna amanna bi rabbina, sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kami ini, liyaghfira lana khatayana, supaya dia mengampunkan dosa-dosa kami, wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan lebih-lebih lagi dosa yang engkau paksa kami buat sihir ini. Wallahu khairu wa abqa, dan sesungguhnya Allah lah yang lebih baik dan kekal. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi itulah yang lebih baik kekal. Memandang wajah Allah di syurga itu tidak ada tandingannya. Kenikmatan teragung. Ya. Dibandingkan keseronokan syahwat kita memandang benda-benda cantik di dunia ini, melihat wanita, melihat apa, nasallallahu al-afiyah. Memandang wajah Allah itu lebih hebat lagi. Lebih agung lagi. Ya. Dan ia nikmat yang kekal abadi. Kerazatannya, keseronokannya kekal abadi. Nabi berdoa, minta Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqi liliqa'ik. Ya Allah, aku minta kelazatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu. Minta kepada Allah Ta'ala kelazatan memandang wajah Allah. Waktu kita masuk syurga ni bukan sekadar nikmat dia makan minum, bukan sekadar nikmat seksual, nikmat bersembang-sembang dengan kawan. Ini nikmat sampingan, tuan-tuan dan puan. Bila kita beribadat kepada Allah, kita nak syurga, kita minta syurga. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta masuk syurga itu bukan kerana kita pelahap sangat, kita nak makanan dia, minuman dia, buah-buahan dia, daging-daging dia. Bukan itu yang menjadi the main goal di sisi ahli sunnah wal jamaah, ialah an lazzatan nazari ila wajhik.
kelazatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu yang kita nak, bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendengar suara Allah taala bercakap dengan kita. Itulah kenikmatan yang kita nak masuk syurga tu. Dan yang kita takut sangat dekat neraka itu apa? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kafir dan dalam neraka itu pada hari akhirat nanti terhalang, terhijab daripada memandang wajah Allah. Itulah keseksaan yang teramat sangat. Nasallallahu al-afiyah. Keseksaan yang teramat sangat. Jadi ini kita kena faham betul-betul. Bila kita beribadat, kita mengharapkan syurga, kita takut neraka. Kerana dalam syurga itu bukan sahaja ada nikmat yang berbentuk makhluk, tetapi ada nikmat yang bukan bersifat makhluk, iaitulah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri adalah di antara nikmat syurga. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat syurga yang teragung yang kita takkan dapat kecuali kalau kita masuk syurga. Dan ini di antara perkara yang orang sebahagian ahli zuhud dan ibadah daripada kalangan tasawufi yang mereka gagal faham apabila mereka gagal memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Golongan ahli tasawuf yang mengikut aliran-aliran ilmu kalam, mereka gagal memahami isu ini. Lalu mereka kata, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, surah mengharapkan arah Allah, mengharapkan Allah, bertemu dengan Allah. Jadi keluarlah perkataan-perkataan, aku beribadat bukan kerana syurga, bukan kerana takut neraka. Ini semua ayat kerana dia tak faham konsep sebenar nikmat syurga dan azab neraka. Dia melihat seolah-olah di sana ada kontradiksi di antara mengharapkan Allah semata-mata kerana Allah dengan mengharapkan nikmat-nikmat syurga. Dia tidak tahu bahawa Allah itu sendiri adalah nikmat syurga yang teragung. Yang kita tidak akan dapat nikmat itu, bertemu dengan Allah itu tidak akan diperolehi melainkan kita masuk syurga. Dan kita takut neraka itu kerana neraka itu adalah indikator bahawa kita terhalang daripada bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita terhalang daripada bersembang bual dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nada yang lunak, nada yang gembira. Kita akan diherdik, ditengking oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kita takut sebenarnya. Itu yang kita takut. Ya. Jadi sebab itu tidak ada kontradiksi di antara suruhan kita beribadat mengharapkan ganjaran syurga, takut akhirat, takut neraka, dengan suruhan kita beribadat kerana mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Isunya adalah bila ahli kalam menafikan ru'yah, menafikan kalam, menafikan, kesannya pada ibadah sangat besar. Ya, kesan kesesatan ilmu kalam dan falsafah pada ibadah sangat besar. Penyimpangan daripada kecelaruan akidah yang dibawa oleh ilmu kalam ke atas ilmu tasawuf adalah sangat besar dan sangat berbahaya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Wallahu subhanahu khalaqal khalqa liyunilahum hadhihi al-ladhata ad-da'imata fi daril khuld. Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Qayyim, mencipta makhluknya untuk dia memberikan kepada mereka, untuk dia mendapatkan untuk mereka kelazatan yang kekal ini di negeri yang kekal juga, iaitu di syurga. Wa amma ad-dunya fa munqati'ah wa ladzatuha la tasfu abadan wa la tadum bi khilaf al-akhirah fa inna ladzatiha da'imatun wa na'imaha khalisun min kulli kadarin wa alamin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yuni ma'a al-khulud abada. ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
Allah Subhanahu wa taala jadikan nikmat yang kekal ini di negeri yang kekal. Kelazatan yang kekal yang berterusan ini Allah Taala jadikan di negeri yang dicipta untuk kekal berterusan. Dunia seperti mana Allah Taala ciptakan dunia ini untuk satu tempoh, kemudian dia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat keduniaan, keseronokan dunia juga begitu, dia tidak kekal. Ya, dia tidak kekal. Ya. Dia terputus. Akan ada tempoh dia akan habis. Ya, nikmat dunia ini. Adapun akhirat, kenikmatannya tidak ada sebarang keputusan, akan berterusan, tidak ada keruhnya, sentiasa jernih, suci, ya. Di sana ada segala apa yang diidam-idamkan oleh jiwa, diseronok dipandang oleh mata dengan kekal abadi. Bahkan dalam syurga itu nikmat-nikmat yang tidak diketahui. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang telah disimpankan untuknya daripada segala yang menyeronokkan pandangan mata mereka sebagai ganjaran atas apa yang mereka kerjakan daripada amal ibadah di dunia ini. Dalam syurga itu kata Nabi SAW, inna fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam syurga itu ada benda yang mata tak pernah tengok di dunia. Tak ada mata apa pun pernah tengok. Mata manusia, mata jin tak pernah tengok benda itu. Warna-warna yang kita tak pernah jumpa di dunia ini sampai bila-bila. Yang hanya akan jumpa di akhirat. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada bunyi-bunyi yang sedap-sedap yang tidak ada mana-mana telinga pernah mendengarnya. Bukan sahaja telinga mana-mana telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak ada terlintas mana-mana benak manusia. Tak ada siapa pernah khayalkan begitu nikmat syurga itu. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Inilah nasihat yang nak diberi oleh mukmin ahli Fir'aun. Orang yang beriman daripada pegawai Fir'aun, dia kata kepada kaum dia, wahai kaumku, ikutlah aku akan bimbing kamu ke jalan yang betul. Ya, jalan yang waras. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini kehidupannya itu hanyalah seronok yang sementara. Dan akhirat itulah negeri yang kekal abadi. فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الدُّنْيَا مَتَاعٌ يُسْتَمْتَعُ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الْمُسْتَقَرُّ. Dia bagi tahu bahawa dunia itu adalah mata'. Yustamta'u biha ila ghairiha. Dia adalah keseronokan wasilah. Mata' ini benda yang kita jadikan sebagai alat untuk kita seronok, untuk kita dapat keseronokan yang lain. Ya. Dia bukan matlamat, dia adalah alat. Alat yang memberikan kita seronok, yang keseronokan itu ialah keseronokan yang kita nak capai itu, keseronokan yang lebih kekal abadi, itulah akhirat. Dunia ini adalah tempat untuk seronok, betul. Tetapi dia bukan seronok yang matlamat. Dia adalah seronok yang wasilah. Seronok yang menjadi penyampai kepada seronok yang hakikat. Seronok yang sebenar-benarnya, iaitulah di akhirat nanti. Keseronokan dunia ini ialah dengan zikrullah, dengan beribadat kepada Allah, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'urifa anna ladzati ad-dunya wa na'imah mata'un wa wasilatun ila ladzati al-akhirah. ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم تذم تناولها بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. Oleh sebab itu kelazatan dunia ni mana yang membawa kepada kelazatan akhirat tidak dicela, bahkan dipuji. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه كما ثبت في الصحيح في حديث رؤيا فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه في حديث آخر إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم
وفي النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك. فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الجنة ورؤيته ومشاهدته فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة الطيبة إلا بالله. Sebab tu kita kata tadi kesimpulannya kita dah baca dah hari ni benda ni. Ya, dan kita dah sebut tadi kelazatan yang teragung di akhirat ialah memandang wajah Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan hadis-hadisnya ya, dan doa Nabi yang kita sebut tadi ya. Maka kelazatan di dunia ini yang sebenar-benarnya ya, bila kita tahu kelazatan yang kita nak capai ialah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, duduk dekat dengan Allah di syurga, maka itulah kelazatan yang kita kena cari di dunia, kelazatan yang menyamainya. Iaitulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengiktiraf akan ketuhanannya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Ya. Kita duduk bersama dengan Allah. Al-unsu billah, rasa jinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bermajlis dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, kalau kita tidak bermajlis dengan Allah, kita tidak duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghampirkan diri kita kepadanya, mana mungkin kita nak duduk dan hampir dengannya di akhirat nanti. Ya. Kerana benda itu kita boleh buat di dunia. 1/3 malam yang akhir, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah dekat dengan kita berbanding waktu-waktu yang lain. Ya. Kalau kita tidak pergi dekatkan diri kita kepada Allah ketika waktu itu, bagaimana kita nak dekat dengan Allah di akhirat? Nasallallahu alaihi. Waktu sujud, Nabi kata aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bain rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Allah Ta'ala kata dalam surah Iqra, ayat yang terakhir sekali. Apa nama? Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujudlah dah dekat dah. Waktu sujud adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendekatkan diri kita. Sebab tu bila datang seorang sahabat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku nak duduk dengan kamu, nak teman kamu di syurga. Nabi kata, a'inni bikathratis sujud. Tolong aku, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku nak bantu kamu dengan kamu memperbanyakkan sujud. Kamu memperbanyakkan sujud. Dengan sujud itu kamu mendekatkan diri kepada Allah dan Allah akan angkat kamu duduk di syurga yang paling dekat dengan dia, dekat dengan aku. Ya. Kita kena bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebagian ulama tasawuf bila ditanya apa dia tasawuf ni, apa dia tasawuf ni? An takuna ma'allahi bila hum. Dia kata engkau bersama dengan Allah tanpa mereka. Tanpa mereka. Ini tasawuf yang hakiki. Tasawuf yang mengajar kita untuk menghilangkan sebarang perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita, wujud kita yang berbeza dengan wujud Allah dan Allah dengan kewujudannya yang azali, yang abadi. Kita menyaksikan kita sebagai abdun
dan Allah sebagai Rabbun yang kita ikrarkan pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Inilah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah dia. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan kata hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kena ada baina wa bainahu. Kita dengan dia mesti ada bain, pembeza dari segi wujud. Tetapi tidak boleh antara pembeza ini jangan ada benda lain. Kubur, tok wali, tok syekh, semua ni tak boleh ada. Ya? Kalau ada benda ni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak lagi. Tidak ada ibadah lagi. Nasallallahu al-afiyah. Mesti kita dengan Allah Ta'ala itu an nakuna ma'allahi bilahum. Kita bersama dengan Allah tanpa mereka-mereka ini. Tanpa tok syekh, tok wali, tok apa semua tak payah. Kita tak mau. Masa kita dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh ingat mereka ni semua. Kita kena sirnakan kewujudan mereka daripada kita. Yang ada ketika itu hanya kita sebagai hamba abdun dan Allah sebagai Rabb, sebagai ma'bud, dan kita sebagai abid. Itu sahaja. Tak lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ajaran intipati ajaran Islam. Kalau kita nak sucikan jiwa kita ni daripada sebarang perhubungan, pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau kita bergantung kepada doa untuk syekh sekian. Ya. Sebab itulah minta doa kepada orang yang hidup. Walaupun diharuskan, tapi dia adalah khilaful aula. Menyelisihi yang utama. Ya. Yang hanya disyariatkan ialah minta istighfar, minta orang doakan keampunan. Itu pun dibolehkan dalam kadar yang tertentu. Selama tidak menjadikan dia sebagai rutin. Sekali-sekala bolehlah. Tapi dia ulang minta doakan saya, Tok Syekh doakan saya. Tak jadi. Hendak dikurangkan. Perhubungan kita dengan manusia ni, kita nak kena kurangkan supaya hubungan kita dengan Allah itu increase. Kita punya hubungan dengan makhluk, kita mesti kurangkan. Kita kena decrease. Hubungan kita dengan Allah akan increase. Kalau kita banyak sangat hubungan dengan makhluk, itu payah. Itu adalah benda yang tak sepatutnya. Itu tak sepatutnya. Ya? Jadi ajaran yang mengajak kita untuk bergantung kepada makhluk, ini adalah ajaran sesat. Ya? Islam datang untuk bagi tahu kepada kita, kamu tidak boleh bergantung, tidak boleh meletakkan harapan, melainkan kepada Allah Azza fi'ulahu. Kalau tiba-tiba ada orang kata, kamu tidak akan dapat berkat fadilat melainkan dengan syekh ni, melainkan dengan sekian, dengan kamu tabaruk dengan benda sekian, ini adalah karut khurafat. Ini adalah bid'atun dalalah. Bid'ah yang menyesatkan. Yang mesti kita jauhi dan hindari. Ini adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Hanya banyak orang menjenamakan diri mereka ahli sunnah wal jamaah. Ya, tapi mereka hanyalah berpura-pura untuk mendapatkan habuan dunia. Nasallallahu al-afiyah. Ini kita takut umat Islam hari ini banyak diperdayakan. Ditipu daya oleh golongan-golongan yang menjadi penjual agama.
yang menunggang agama untuk melariskan dunia mereka. Nasallallahu al-afiyah. Naam. Jadi sebab itulah kelazatan dunia yang menghalang daripada kita mendapat kedudukan yang dekat, lazat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan berkesudahan dengan penyesalan, kesakitan yang tidak terhingga di akhirat nanti. Naam. Itu syair-syair itu kita dah baca itu. فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها والأنف إذا فقد شمه واللسان إذا فقد نطقه بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. Subhanallah. Jantung hati kita ini, jiwa kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala dengan fungsi. Dengan purpose, tujuan, seperti mana anggota tubuh badan kita yang lain. Yang mana kalau ia tidak dapat berfungsi dan tidak dapat memenuhi tujuan itu, akan cacat dan binasalah. Mata kalau dia tidak boleh menangkap cahaya, dia tidak nampak objek. Telinga kalau tidak boleh bergetar gegendangnya, dia tidak boleh mendengar bunyi. Lisan kalau tidak boleh digerakkan, tidak boleh keluar cakapan. Maka demikianlah kata Ibn Qayyim rahimahullah, apabila jantung hati kita ini sunyi, kosong daripada rasa cinta kepada pencipta kita, kepada ilah yang kita sembah, kerosakannya lebih dahsyat daripada buta mata, pekak telinga, bisu mulut. Nasallallahu al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah hakikat ibadah, hakikat ubudiyah adalah mahabbatul haqq, mencintai al-haq, mahabbatul ilah, mencintai al-ilah, Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah. Itu adalah hakikat ubudiyah, itu adalah mula dan kesudahan ubudiyah. Daripada cinta Allah ia bermula, kepada kecintaan Allah lah ia berakhir. Itulah ubudiyah, itulah perhambaan diri. Sebab itulah Syekhul Islam bin Taimiyah kata, walaupun ulama-ulama ahli kalam mentafsirkan tauhid, mereka mengakui di antara elemen tauhid adalah beribadat kepada Allah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dengan ahli kalam Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Tauhid ni ada 3 perkara. Berikrar dengan rububiyah Allah, berikrar dengan uluhiyah Allah, berikrar dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara asasnya 3 benda ni, ini adalah persetujuan semua orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma kita lah ni berada di zaman puak-puak yang menjenamakan diri mereka Asy'ariyah Maturidiyah ni jahil, tak mengaji, tak belajar. Ya? Subhanallah, ajib. Kita bila dengar mereka mengingkari tauhid 3 ni, kita rasa geli hati, geli geleman orang kata. Ya. Kitab-kitab Maturidiyah berlambak sebut pasal tauhid uluhiyah, rububiyah. Ya. Buka kitab Syarah Laqani, Syarah Jawharatul Tauhid. Takrif tauhid dia awal-awal lagi dah sebut 3 tauhid ni. Ya. Subhanallah. Dan tidak ada ulama mana aliran Islam mengingkari bahawa elemen tauhid yang terpenting ialah ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah. Beribadat hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada khilaf lagi bahawa sesiapa yang menyembah selain Allah, apa-apa perbuatan, ucapan, kelakuan, i'tiqad menyembah selain Allah adalah syirik.
Syekh Sanusi dalam kitab dia Al-Muqaddimat menyebutkan 6 jenis syirik, dan di antara syirik yang dia sebutkan ialah syirkut taqrib. Ya. Syirik mendekatkan diri, yakni menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai perantara dalam ibadah. Seperti syirik orang jahiliyah, dia kata. Jadi disebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar, yang mu'tamad di sisi aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi biasalah, banyaknya gondang-gondang cakap sahaja tapi tak tahu apa. Ini masalah. Mereka tak belajar. Tak belajar betul-betul. Itu masalah. Jadi mereka memalukan aliran mereka sendiri. Macam mana kita kata orang Islam nak cakap pasal Islam tapi dia pun tak belajar Islam. Akhirnya bila dia bercakap tu terselah kebodohan dia, dan kebodohan dia takkan mewakili Islam walaupun dia kata saya bercakap bagi pihak Islam. Kebodohan individu yang mendakwa dia mewakili golongan tertentu tidak akan selama-lamanya kita boleh anggap itu adalah mewakili golongan atau pihak tersebut. Ya. Dan ini adalah masalah. Sebab tu kita kata, kalau kita lihat di negara kita di Malaysia ini, golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini dah boleh kata dah hampir kepada extinction, pupus. Sudah tidak ada lagi di Malaysia ni mana-mana ustaz atau agamawan yang memahami akidah Asy'ariyah untuk kita nak pertahankan. Yang berkembang, yang banyak, yang orang faham, yang orang belajar ialah aliran Salafiyah. Ya? Sudah tidak relevan lagi kewujudan Asy'ariyah di Malaysia pada hari ini. Kerana dah tak ada lagi orang yang faham Asy'ariyah. Kalau dia faham Asy'ariyah, dia takkan pergi tabaruk dengan ayat Gunung Jerai. Ini tak mungkin. Tak mungkin Asy'ariyah yang sejati buat macam tu, tak mungkin. Ya. Itu dia, kalau dia buat itu kerana mungkin dia ambil satu sisi akidah Asy'ariyah, sifat 20 saja. Tapi dia bukan ambil the whole package of the akidah. See? Macam ada orang ambil Salafi, dia ambil satu juzuk sebahagian. Dia tak ambil the whole package. Pun ada juga. Kan? Ni golongan yang macam ni kita tak boleh kata dia mewakili. Kan? Jadi, point balik pada cerita kita ni, nak habaq kata, waktu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, walaupun sebahagian golongan ahli kalam ni mengakui benda ini, tetapi bila mereka mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dicintai dan mencintai. Kita dah sebut dah. Ada golongan yang mengingkari Allah Ta'ala itu boleh dicintai dan mencintai, seperti golongan Jahmiyah. Ada yang kata Allah boleh dicintai dan tidak mencintai. Dan ada yang kata Allah mencintai dan dicintai. Kita dah belajar awal. Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala akan datangkan orang yang yuhibbuhum, dia mencintai mereka dan mereka mencintai dia. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasulku kepada mereka, kalau benar kamu cintakan Allah, maka ikutlah agamaku, sunnahku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Kita boleh mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Dan ini adalah kemuncak ubudiyah. Dia adalah inti sari ubudiyah. Dia adalah ubudiyah. Dan ubudiyah adalah ia. Ada golongan yang kata Allah tidak mencintai, tidak dicintai, seperti Ghulatul Jahmiyah, ahli falsafah. Dan ada yang kata Allah dicintai, tidak mencintai, seperti golongan Asy'ariyah. So Ibn Taimiyah kata, menafikan Allah Ta'ala mencintai atau dicintai, ini merosakkan satu sisi yang besar dalam pengakuan mereka terhadap uluhiyah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merosakkan.
mencacatkan. Dia tidak membatalkan tapi mencacatkan. Ya. Apabila Asy'ariyah tidak mengakui Allah Ta'ala mencintai dengan makna yang hakiki, hanya secara majazi, itu mencacatkan kesempurnaan tauhid mereka dalam ibadah. Akhirnya sudut pandang mereka terhadap konsep ibadah lari, tidak betul. Ya. Macam kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, dia ulas berkenaan dengan dengan kitab Abu Hamid Al-Ghazali Mishkatul Anwar. Dia kata hadzal kitab kal unsur lil qailina bil ittihad. Kitab ini seumpama unsur, bahan bagi orang yang bercakap dengan, yang beriktikad dengan wahdatul wujud. Wa illam yakun sahibuhu qailun atau qailan bidzalik. Walaupun tuan empunya kitab tak cakap macam itu. Bal qad yukaffiru man yaqulu bidzalik, man yaqulu bidzalik. Bahkan boleh jadi Al-Ghazali mengkafirkan orang yang i'tikad wahdatul wujud. Tentu. Tetapi ucapan yang mereka cakap itu memberi kelaziman, membawa kelaziman. Walaupun mereka mungkin mengingkari lazim itu, tetapi itu adalah lazim ucapan mereka, walaupun mereka tidak beriltizam dengannya. Mereka menjadi punca kepada kesesatan itu. Mereka menjadi bahan kepada kesesatan itu. Walaupun mereka tidak mengiktirafnya, tapi mereka menjadi bahan kepada kesesatan. Jadi ini adalah perkara yang kita kena faham. Nah, jadi kita tengok di Malaysia ni banyak golongan batiniyah, golongan wahdatul wujud, semuanya berselindung di sebalik nama Asy'ariyah Maturidiyah sifat 20. Walaupun Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang menjadi jago mengkafirkan penganut agama wahdatul wujud. Yang Ibn Taimiyah rahimahullah sendiri pun tak berani nak kata macam tu. Syekh Muhammad Abdul Wahab pun tak berani kata macam tu. Tapi kita tengok di Malaysia ni, fatwa Malaysia begitu berani mengatakan siapa yang menganut wahdatul wujud automatically dia jadi murtad, isterinya tertalak, anaknya anak luar nikah dan hartanya mesti diserah kepada Baitul Mal. Allahu akbar. Berat. Berat. Sedangkan di sisi Syekhul Islam bin Taimiyah, Syekh Muhammad Abdul Wahab punya fatwa, dia kata tak semestinya orang yang menganut wahdatul wujud ni terus kita nak kata dia kafir selagi tidak ditegakkan hujah. Ya. Allahu akbar. Kelunakan ahli sunnah wal jamaah berbanding dengan golongan ahli kalam. Misalnya ahli kalam ni dalam bab takfir, mereka tak ada manhaj yang sejahtera. Mereka serabut, mereka keliru. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah membawa satu gagasan yang sangat jitu, yang sangat memberi bekas dan kesan, iaitulah gagasan apa yang kita sebut sebagai perbezaan di antara takfir mutlak dengan takfir muayyan, yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sampai ke hari ini. Membezakan di antara kita mengatakan perbuatan, perkataan, cakap ini sebagai kufur dengan orang Islam yang buat benda tersebut. Orang yang dah mengucap 2 kalimah syahadah, salat menghadap Kaabah, kita tak boleh bermudah-mudahan. Walaupun dia buat benda itu memang perbuatannya kufur akbar sekalipun, kita tak boleh terus kata hang ni dah kafir. Tak boleh. Ada syarat-syarat yang ketat, kena pastikan hilang dia punya mawani', penghalang. Subhanallah. Ini adalah kelunakan dan rahmat di sebalik ketegasan. Ketegasan dalam berprinsip, rahmat kepada sesama Islam. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini ciri-ciri. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, rahmat sama mereka. Ini kita lihat aswaja hari ini, ulama-ulama aswaja di Malaysia hari ini, bila datang isu perayaan orang kafir, pesta Bon Odori, ya,
Di mana taring mereka? Di mana kuku mereka? Ya. Mereka hanya pandai mengeluarkan taring, pandai mencakar dengan kuku mereka kepada orang yang mereka gelar dan tuhmah sebagai Wahabi. Kan? Itu saja yang mereka berani. Tapi kita walhamdulillah, kita tidak ada dendam peribadi. Ya. Anda ingat dulu masa kami ditahan, Ana dengan Ustaz Idris ditangkap kerana tidak ada tauliah satu program di Mediu, di Universiti Mediu masa tu. Ya. Tidak ada masalah kita disoal siasat di satu tingkat dan mereka soal siasat pun bagus, mereka tidak ada layan kita macam, tak, mereka layan kita macam Ustaz bertanya soalan elok-elok, muka mana, alhamdulillah bagus. Ya. Dengan penuh hormat. Ya. Dan kita beri kerjasama yang baik. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, mereka juga minta kita memberi sokongan kepada mereka kerana masa tu mereka tengah ada isu dengan isu masa tu isu rampasan Bible. Ya, kan masa tu ada kes apa, ada macam gerakan untuk mengkristiankan, na'udzubillah min zalik. Jadi mereka sedang berhadapan krisis itu, mereka ditekan oleh pihak gereja. Jadi mereka minta sokongan NGO Islam, pertubuhan Islam. Kita sokong, tak ada masalah. Kami ada sebahagian kami yang kena soal siasat dan sebahagian kami yang lain pergi masuk meeting untuk sokong mereka. Bersama mereka dalam isu kesepakatan umat Islam. Ini fakta. Ya? Ini fakta. Dr. Fadlan masa tu anda ingat dia masuk meeting sekali dengan Zamihan pun ada. Okay. Untuk mempertahankan akidah Islam daripada ancaman musuh orang kafir. Tak apalah walaupun mereka tak setuju dengan kita, mereka tak bagi kita buat program. Nak buat macam mana, mereka ada pahaman mereka, kita ada pahaman kita. Tapi ada benda yang kita setuju, yang kita kena sama-sama, kita orang Islam. Dia datang musuh daripada orang kafir, ini mesti kita bersama dengan mereka, tak kira lah apa dia ni. Ya? Banyak ya, Zamihan, banyak tahana yang dia buat kepada ustaz-ustaz Salafi di Malaysia ni. Walaupun akhirnya dia kalah saman dan sebagainya. Ya, itu bidikan yang kita bagi kepada dia lah. Tapi bila dia kena dengan pihak tertentu, pihak berkuasa, dituduh sebagai ekstremis. Dia tuduh kita ekstremis. Akhirnya Allah Ta'ala balikkan tuduhan itu pada dia. Tetapi memandangkan ketika dia kena tuduhan itu, dan dia kena ban, tak boleh ceramah, dia tarik balik tauliah mengajar. Walaupun sebelum tu dia yang buat rencana untuk tarik balik tauliah Ustaz Sunnah di Selangor ni. Tapi akhirnya Allah Ta'ala balas balik dekat dia. Tetapi disebabkan dalam kondisi yang dia cakap itu ketika itu ada kebenarannya. Bukanlah salah sepenuhnya. Masa tu isu dobi apa semua. Isu tu ialah isu benda ijtihadi. Dan mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dan kita hormat pandangan tersebut. Dan adalah wajah-wajahnya. Ya. Isu tu ada kebenarannya dari satu sudut. Kenaan dengan isu dobi itu masa tu. Jadi anak kata kepada rakan-rakan saya, kita tak boleh lah nak seronok, nak gembira, kerana isu yang dia kena ini, isu ni adalah isu yang kita kata berkenaan dengan Islam itu sendiri, bukannya isu mazhab dia atau aliran dia. Dan ketika dia bercakap itu, dia bercakap benda yang ada benarnya. So kita tak menzahirkan kegembiraan, walaupun kita bersyukur dari satu sudut Allah Ta'ala telah patahkan dia punya makar dan onar dia, tapi kita tidak menzahirkan keseronokan, kita nak gembira, tidak. Ya? Kerana kita sedar isu realiti yang berhadapan dengan kita ni lebih besar daripada pertarungan dua aliran. Ya? Subhanallah. Jadi kita tidak pernah ada. Kita kena ada kesedaran. Ya? Kita melihat kepada realiti. Ini adalah sikap ahli sunnah wal jamaah. A'lamuhum bil haqq, arhamuhum bil khalq. Tengok hari ni mereka ambil sepatah dua perkataan kita yang mereka selewengkan.
Mereka tuduh kita ni ekstremis, takfiri dan sebagainya. Mereka membutakan mata mereka daripada penjelasan-penjelasan, daripada taksilat, daripada ceramah kita lebih panjang, daripada apa yang kita dah cakap. Mereka hanya butakan diri. Tapi kita dalam masa yang sama, kita tak berani nak buat tuduhan yang sama kepada mereka. Sedangkan mereka 24 jam duk kata Wahabi ni mujassimah dan mujassimah ni kafir. Adakah itu bukan takfiri? Bukankah pemikiran mereka dalam sepanjang sejarah berlaku pergaduhan di antara orang Salafi dengan Asy'ariyah ini? Siapa yang mulakan? Asy'ariyah yang mulakan. Punca daripada mereka. Kan? Fakta sejarah. Kan? Mereka yang selalu buat tindakan-tindakan provokasi dan ganas. Ya? Tengok apa yang berlaku baru ni di Kelantan, yang di Indonesia kita tengok apa yang berlaku kepada Ustaz Firanda, kepada Ustaz Yazid Jawas. Ya? Subhanallah. Kalau kita nak himpun balik, nak cari perkataan-perkataan mereka yang berunsur keganasan. Dan presiden mereka, Presiden Azwaja, ditarik tauliah, dilarang mengajak atas tuduhan mempunyai pemikiran keganasan. Tak ada cerita panjang lah. Dituduh mempunyai pahaman ekstremis. Presiden mereka sendiri. Ya. Kalau kita nak kecoh, nak heboh dekat orang kata apa nama depa ni, nama dah. Ya. Amerika tuduh Taliban sebagai pengganas ekstremis. Taliban tu akidah apa? Taliban tu akidah Asy'ariyah Maturidiyah, Sufi lagi. Kan? Di Iraq, di antara kumpulan-kumpulan militan di Iraq kan, di antara kumpulan-kumpulan militan yang dicop pengganas oleh Amerika ialah satu kumpulan tentera militan Tarikat Naqsyabandi. Subhanallah. Kan? Ini fakta. Mungkin kebanyakan mereka yang Azwaja ni pun tak tahu, dia jahil. Jahil. Dia sangat-sangat jahil. Itu kita kesian. Macam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala kesian kepada ulama-ulama Asy'ariyah di zaman dia. Mereka ada semangat nak mempertahankan Islam apa semua. Tapi ialah Asy'ariyah zaman kita ni, subhanallah, mungkin mereka sebab mereka dah termalu dengan kes apa nama Afifi, mereka dah termalu dengan kes Zainul Asri. Ya, mereka sekarang mereka nak cari mereka punya punching bag yang tradisi lah kalau mereka stres. Kan kita kalau stres kita lepas geram kat punching bag tu, punching bag mereka siapa lagi? Wahabi lah. Kita faham, kita layan lah. Kan kita tahu mereka tengah stres. Ya, mereka dah termalu dengan isu Afifi Al-Kiti, termalu dengan isu Zainul Asri, lepas tu termalu pula dengan isu Bon Odori. Ya. Mereka yang pegang jabatan mufti, jabatan agama tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan, nak mempertahankan umat Islam. Tak mampu nak mempertahankan air wajah umat Islam. Kita dihina. Umat Islam dihina. Subhanallah. Tapi dia takut orang perasan kegagalan mereka. Mereka divert isu, cari siapa ustaz yang boleh kita tuduh Wahabi, tuduh sekian-sekian, kita bagi orang pergi dekat dia. Itulah lumrah mereka. Kita dah faham perangai mereka macam itu. Okay. Tapi kita buat macam mana? Kita doakan hidayah, tuan-tuan. Kita doakan. Mereka adalah saudara se-Islam, saudara kita yang sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat 5 waktu, menghadap kiblat Kaabah yang sama, pergi haji sama-sama. Walaupun mereka pergi haji tu, yang bagi mereka segala kemudahan apa semua itu adalah kerajaan yang mereka tuduh aliran Wahabi. Ya. Ya. Kalaulah Wahabi ni takfiri macam dia tuduh, tak ada mereka pergi haji lah. Kalau pergi haji pun tak balik hidup-hidup. Ya. Kan? Tapi Alhamdulillah, kerajaan Saudi begitu melayan. Tak kira apa aliran, Syiah pun datang buat haji, tak ada masalah. Ya. Syiah datang sampai Madinah, jemaah haji Syiah disambut, dia beri bunga yang sama mereka bagi kepada jemaah haji Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak ada beza. Kerana kita merahmati
makhluk-makhluk Allah, apatah lagi mereka yang mengaku sebagai beriman dengan agama yang sama kita anuti. Ini rahmat ahli sunnah wal jamaah. Yang sisi inilah yang mereka suka nak gelapkan orang daripada nampak. Tetapi seperti mana Allah Ta'ala dah kata, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir pun tak mampu nak padam cahaya kebenaran Allah Ta'ala. Ini kan pula orang Islam sendiri yang tersesat. Orang Islam sendiri lagi dah tak mampu sebab mereka sendiri membawa cahaya itu. Mereka nak padam cahaya tapi di tangan mereka pun ada cahaya. Akhirnya cahaya yang mereka bawa itu menambahkan lagi kepada cahaya yang kita ada. Semakin terang kebenaran yang kita bawa. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ini di antara orang kata apa? Rahmat yang ahli sunnah wal jamaah. Walaupun puan tadi macam mana kita main cerita ni. Tapi poin dia balik kepada tak cerita kata akidah ahli kalam itu walaupun mereka mengakui Allah Ta'ala sebagai al-ma'bud bihaqqin. Ya, tetapi disebabkan mereka menafikan sisi mahabbah. Mereka tak mengiktiraf sifat mahabbah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjalarkan kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memberi kesan kepada aliran-aliran tasawuf. Ya, yang sebenarnya tasawuf ni bukanlah satu aliran akidah. Tasawuf ni ialah satu jalan untuk zuhud, untuk hidup dalam ibadah, untuk suluk dan uzlah. Tapi bila yang masuk suluk dan uzlah ini ialah macam-macam aliran, maka aliran yang mereka ini anuti memberi kesan kepada cara mereka bersuluk, cara mereka beruzlah, cara mereka beribadah. Ya. Naam. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. Kesimpulannya, Ibn Qayyim kata, kelazatan dunia yang paling besar adalah sebab yang boleh menyampaikan kita kepada kelazatan akhirat yang paling besar. Kelazatan dunia yang paling besar ialah kita bersama dengan Allah. An nakuna ma'allahi bilahum. Kita duduk dengan Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita rasa jinak dengan Allah. Al-unsu billah. Ini kelazatan dunia yang paling besar. Maka kelazatan dunia ini kalau kita nikmatinya di dunia ini, kita kita merasa lazat dengannya. Semakin lazat kita dengan nikmat ini, maka inilah yang akan menyebabkan kita memperoleh kelazatan yang sempurna di akhirat, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syurganya yang kekal abadi. Kita lazat dengan Al-Quran, kita rasa seronok baca Al-Quran. Ya. Subhanallah, sekarang ni tengah orang kata pertandingan hafazan dan tilawah Quran. Daripada pagi ni pukul 9 ni TV Hijrah tu sampai pukul 4 petang lagi, full day kita dengar Quran, orang hafal Quran. Masya-Allah. Semakin seronok kita dengar orang baca Quran, kita baca Quran, menghayati Quran, maka itulah yang akan menjamin untuk kita mendengar di syurga nanti Allah Ta'ala sendiri akan baca Quran. Dalam hadis telah kita baca tadi. Dari syurga dengar Allah Ta'ala baca Quran, seakan-akan mereka tak pernah dengar Quran. Kerana begitu lazatnya suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau golongan Asy'ariyah, mereka tak percaya suara Tuhan dan sebagainya, macam mana mereka nak beribadah dengan sempurna? Itu Subhanallah. Dia kata walazzatud dunya thalathatu anwa'. Kelazatan dunia 3 jenis. Kita ada 10 minit lagi. Fa'azamuha wa akmaluha ma awsala ila lazzatil akhirah. Wa yuthabu al-insanu ala hadhihi al-lazzah atamma ath-thawab. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه
فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. Kelazatan di dunia ni, benda hak sedap-sedap di dunia ni ada 3 jenis. 3 spesies. Yang paling agung, yang paling sempurna ialah apa yang membawa, yang boleh menyampaikan kita kepada kelazatan akhirat. Dan diberi pahala kepada manusia atas kelazatan ini sempurna-sempurna pahala. Sebab itulah manusia, even perkara-perkara yang bukan ibadah, yang berbentuk adat, jikalau dia lakukan dalam rangka untuk dia melakukan kelazatan ini, dia diberi pahala. Ada makannya, minumnya, pakaiannya, nikahnya, lepas geram kepada musuh-musuh Allah dengan berjihad menentang mereka. Ini adalah perasaan emosi manusia. Tak, kita bangkit sahur bulan Ramadan, makan, dapat pahala. Buka puasa dapat pahala. Kan? Pakai pakaian menutup aurat dapat pahala. Melakukan hubungan seksual dengan isteri, memuaskan nafsu syahwat, dapat pahala. Kerana apa? Bila kita buat semua ini dengan tujuan, dengan ingatan, dengan maksud untuk menyempurnakan kelazatan di akhirat, untuk mendapat ganjaran Allah di akhirat, maka kita akan diberi pahala. Apatah lagi amalan, perbuatan yang memang ibadat pada dirinya sendiri. Salat, puasa, zakat, haji, ya, baca Quran, zikrullah, selawat kepada Nabi SAW. Ini semua ibadat. Lagi-lagilah, semakin kita menikmati kelazatan ibadah itu, semakin tinggilah kelazatan itu kita akan dapat di akhirat. Maka bagaimanalah kelazatan iman kepada Allah, mengenal Allah, cinta Allah, rindu untuk bertemu Allah, tamak untuk memandang wajahnya yang mulia di syurga yang penuh nikmat nanti. Tentulah akan lebih lagi. Subhanallah. النوع الثاني لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحب الله ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. Kelazatan yang kedua, kelazatan yang menghalang daripada mendapat kelazatan akhirat, bahkan dia menatijahkan kepada kepedihan, keperitan, kesakitan, penyesalan di akhirat. Kelazatan jenis ni. Ini kelazatan yang kedua yang kita kena hati-hati, yang kita kena jauhi. Nak terang panjang, masa dah tak cukup, kita naktafi bihadzal qadar dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang biiznillah taala, kelazatan yang kedua dan ketiga ini, dan kita akan teruskan perbincangan kita. Dan insya-Allah kelas kita ni tidak akan lepas bulan 6 ni, akan habis biiznillah taala. Ana target hujung bulan 6 ni, itulah hari Selasa terakhir dalam bulan 6, ialah kelas kita yang terakhir. Jadi bulan 7, bulan Julai, kita akan mula dengan kelas yang baharu. Masih lagi dalam tema yang sama. Kelas kita itu ialah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Kita nak berkenalan dengan amalan-amalan hati. Kita nak mantapkan lagi pemahaman kita dalam isu ini. Dalam kita nak mentahqiqkan tauhid. Kita nak merealisasikan tauhid. Ya, jadi insya-Allah bulan 7 nanti kita akan mula kelas baharu dengan tajuk kitabnya ialah A'malul Qulub. Kitab yang agak kitab tu kitab besar. Bagi siapa yang ada kemampuan bahasa Arab boleh cari, boleh dapatkan karangan Syekh Khalid As-Sabt hafizahullah taala, 2 jilid kitabnya. Tapi insya-Allah kita cuba huraikan dengan ringkas dan kita akan bantu bagi mereka tak boleh bahasa Arab, ya, insya-Allah menerusi kelas kita tu dia boleh faham biiznillah taala. Ya, jadi kita akan mulakan pada bulan Julai insya-Allah kelas yang baru, dan kita akan habiskan kitab ini pada bulan Jun ni. Kerana bulan Jun ia bermula, maka eloklah kitabnya juga kita habiskan pada bulan Jun. Alhamdulillah atas kurnia dan nikmatnya, mudah-mudahan Ta'ala beri kita peluang untuk meneruskan pengajian kita. Sekadar itu dulu perbincangan kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalannya?
Ada soalan ya? Baik. Baik, soalan dia kata, banyak soalan ni. Tak perasan. Maksud Ahlussunnah yang sebenar macam mana? Macam kita dah bincang, kita dah banyak terang lah kelas kita. Ada orang Islam yang tak mengaku Ahlussunnah, macam orang Syiah, dia pun tak mengaku Ahlussunnah ya. Macam yang baru datang. Orang awam yang mengatakan Maturidiyah, ya macam kalau kita pergi di Iran pun, orang awam dia akan kata Syiah lah ajarannya asal, ajarannya awal. Ajaran Asy'ariyah Maturidiyah baru mai. Samalah. Kan? Sebab orang awam dia hidup dengan nenek moyang dia sahaja. Dia tak lepas. Macam mana orang musyrikin kata dekat Nabi lah kan. Ini agama baru kau bawa. Allah Ta'ala balas agama Nabi Muhammad bawa ni bukan agama baru. Agama tuan nampak awal Ibrahim AS. Kan? Tapi dah hampa terbiasa dengan nenek moyang yang bawah, hampa ingat nenek moyang yang bawah ni lebih tinggi. Sebab dia dah lupa dah ajaran hak awal. Jadi ajaran salah ni ajaran Nabi, sahabat, tabi'in. Tapi sebab dia dah awal sangat, orang dah lupa. Orang hanya ingat ajaran hak baru muncul pada kurun ke 4-5 Hijrah. Yalah, benisbah kepada kita yang hidup pada abad ke-15 Hijrah, memanglah ajaran yang muncul pada abad ke kurun ke-6, ke-7 Hijrah, kira lama lah. Tapi ajaran yang sebelum daripada 6-7 Hijrah tu, orang awam, dia tidak belajar, tidak tahu sebab macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mendengar berita musibah orang lain, bukan mengucapkan kalimah istirja. Musibah orang lain maksudnya. Dan musibah orang lain tu kita berkongsi. Kita sebagai orang Islam, bila orang Muslim yang lain ditimpa musibah, maka musibah dia adalah musibah kita. Kan? Jadi kita istirja lah sebagai muwasah. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Islam yang akan bid'ah mukaffirah ataupun tak tahu sama ada dah tegak hujah, adakah mereka dianggap ada uzur bil jahl? Uzur bil jahl. Selagi mana mereka tidak tegak hujah, mereka diberi uzur dengan kejahilan. Cuma uzur kejahilan. Cuma dari segi muamalah kita dengan mereka itu min babil ihtiyat. Dari segi uzur, dari segi dia tidak dihukum, tidak diazab kalau mereka mati dalam keadaan tersebut, ya, sudah tentu uzur. Uzur tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf dari segi uzur, cuma kaifiyat uzur itu yang ada perbincangan ulama. Tapi uzur ini dari segi asasnya ittifaq. Ijma' ulama kata ada uzur bil jahl. Naam. Naam. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.